Hello, Assalamualaikum. Apa khabar korang? Diharapkan korang berada dalam keadaan sihat. Selamat datang kembali ke channel Farah Fauzia. Tapi sebelum tu korang boleh klik dulu butang subscribe di bawah. Aku nak tanya korang, siapa peminat ais kopi? Ais kopi ni memang sedap, betul tak? Tapi apa perasaan korang bila aku cakap bila kopi inilah menjadi punca kepada kematian seseorang? Pada tanggal 6 Januari 2016, seorang gadis cantik bernama Myrna berusia 27 tahun telah menemui ajalnya setelah meminum ais kopi Vietnam di salah sebuah kafe di Indonesia. Dan pada masa kejadian tersebut, Myrna sedang bersama dengan dua orang rakannya yang bernama Hani dan juga Jessica. Menurut otopsi, hasil siasatan yang telah dijalankan, terdapat pendarahan dalam perut Myrna. Kerana terdapat kandungan racun sianida di dalam tubuhnya yang telah merosakkan usus dan juga organ dalaman. So masalahnya sekarang ni, macam mana pula racun sianida boleh berada dalam ais kopi yang telah diminum oleh Myrna? Korang ingat tak aku cakap tadi, semasa Myrna meminum kopi tersebut, dia berada bersama dua orang rakannya yang bernama Hani dan juga Jessica. Setelah hasil pemeriksaan yang lebih terperinci, polis telah menjadikan Jessica ataupun Jessica Kumala Wongso sebagai tertuduh dalam kes ni. Nama sebenar Myrna ialah Wayan Myrna Salihin, iaitu gadis yang berusia 27 tahun. Dia ni memang cantik, betul tak korang? Dengan kulit putih dia, dengan fizikal dia yang cukup lengkap lah orang tengok. Dia merupakan anak businessman yang sangat berjaya, iaitu Eddie Darmawan Salihin. Memang berasal daripada keluarga yang berada, kaya raya. Dan dikatakan Myrna juga memegang salah satu perusahaan ayahnya. Myrna pernah bersekolah di Jubilee School di Jakarta. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di Billy Blue College of Design, iaitu di Australia. Jadi dekat Australia lah dia mengenali Hani, Jessica dan juga Farah dan ramai lagi kawan-kawan Indonesia dia dekat sana. Memang bila dekat college tu, empat-empat orang ni memang sangat-sangat rapat. Setiap kali ada event ke, pergi mana-mana memang dia orang selalu sama-sama. Lupa aku nak beritahu korang, Myrna ni sebenarnya dia mempunyai seorang kembar yang bernama Sandi Salihin. Rupa dia orang tu memang samalah. Boleh dikatakan sebiji, cuma Sandi ni agak kurus sedikit berbanding Myrna. Jadi dalam kalangan kawan-kawan dia, Myrna ni memang merupakan seorang yang ceria, suka membantu orang lain. Kalau kawan-kawan dia ada siapa-siapa yang ada masalah, memang akan pergi mengadu dekat dia. Kira dia ni memang tempat luahan kawan-kawan lah. Dan kematian Myrna juga memberikan kesan yang sangat-sangat mendalam terhadap kawan-kawan dia. Setelah Myrna habis belajar di Billy Blue College, dia akhirnya mendirikan rumah tangga dengan kekasih dia yang dia dah couple selama 10 tahun yang bernama Arif Somarko. Myrna hanya sempat mengecapi kebahagiaan dalam rumah tangga selama 2 bulan sahaja sebelum kejadian. Sebenarnya dia bermula daripada ajakan Jessica, yang mana pada masa tu Jessica merupakan orang terakhir antara 4 orang ni yang balik ke Indonesia sebab dia bekerja dekat sana. Dalam beberapa hari setelah dia pulang ke Indonesia daripada Australia, Jessica pun mengajak kawan-kawannya yang aku sebutkan tadi, Hani, Myrna, Farah, semua tu lah, untuk mengadakan reunion. Last diorang pun decide untuk pergi ke Cafe Olivia dan bertemu di sana tepat pukul 5 petang. Tapi pada masa tu Jessica dia dah sampai lebih awal, iaitu tepat pukul 2 petang. Sedangkan janjian nak jumpa pukul 5. So bila Jessica dah sampai kat sana, dia pun book meja iaitu nombor 54. Dan memandangkan pada masa tu masih terlalu awal, dia pun keluarlah keliling mall, tengok-tengok barang-barang dulu. Dan akhirnya dia membeli 3 bungkusan yang berisi sabun untuk diberikan pada kawan-kawan dia sebagai sagu hati. Selepas jalan-jalan dekat mall dan beli barang, akhirnya dia pun kembalilah ke kafe tu tepat pukul lebih kurang 4 petang. Dia pun pesanlah minuman untuk kawan-kawan dia. Untuk pengetahuan korang, diorang ni ada satu grup WhatsApp di mana diorang akan berhubung lah untuk perjumpaan tu. Macam awak nak order air apa ke, bla 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 bla, macam tu lah. Minuman pertama yang sampai pada masa tu iaitu ais kopi Vietnam pesanan Myrna dan disusuli oleh 2 minuman yang lain. Hani dan Myrna sampai dekat kafe tu tepat pukul 4.40 petang.
So macam korang tengok dekat gambar ni, diorang happy-happy lah sebab dapat jumpa kawan dah lama, diorang berpelukan. Dan lepas tu diorang terus duduk dalam posisi Myrna di tengah-tengah, Jessica di sebelah kiri dan Hani di sebelah kanan. Bila Myrna duduk je dekat tempat duduk dia, dia tak cakap banyak sebab mungkin dia terlalu dahaga. Dia terus nampak ada ais kopi kat atas meja, dia terus minum. Beberapa saat selepas dia meneguk air kopi tu, dia pun mula macam mengibas-ngibas tangan dia. Dia mula mengadu pada Hani, bau ni, kenapa teruk sangat bau air ni? Baunya aneh. Cuba korang rasa air ni. Kenapa pelik sangat ni? Myrna memang sesak nafas. Dia kipas-kipas dia punya mulut dia. Dan air yang diminum Myrna bertukar menjadi kekuningan seperti warna kunyit. Cepat-cepat Myrna minta untuk minum air putih. Tubuh dia dah kaku, kaki dia dah kejang dan mulutnya mengeluarkan buih yang sangat banyak. Muka dia dah pucat daripada masa tu dan setengah mata dia tertutup. Masa tu dia memang dah tengah tahan sakit yang teramat sangat dah. Diorang pun apa lagi dah panik lah. Semua yang ada kat situ dah panik, termasuk staff-staff yang ada dekat kafe, termasuklah manager diorang sekali. Pada masa tu Hani pun terus call Arif untuk datang ambil Myrna. Dia dibawa ke hospital oleh suami dia sambil digendong oleh Hani di belakang. Setelah hampir 1 jam jugalah bertarung nyawa, akhirnya Myrna menghembuskan nafas terakhirnya. Okey, yang menjadi topik sekarang ni, kenapa pula Jessica yang dijadikan sebagai tertuduh? Kenapa bukan Hani? Sebab Hani pun ada pada masa tersebut. Sebab Jessica ni mempunyai banyak kejanggalan ataupun orang panggil keanehan dalam diri dia sebelum dan selepas kejadian. Okey, pertama, cuba korang fikir. Janji nak jumpa kawan-kawan dalam pukul 5. Tapi pukul 2 dah sampai dekat mall tu. Bagi aku, hanya orang yang merancang sesuatu saja yang akan datang seawal tu. Lagi satu, apa yang anehnya, apalah salahnya kau tunggu dulu kawan-kawan kau sampai sebelum kau nak order minuman? Kenapa beria-ia sangat kau nak order pesan minuman untuk kawan-kawan kau? Perlu tak order minuman 45 minit sebelum kawan-kawan kau sampai? Dan apa yang lebih pelik dalam CCTV, Jessica ni dilihat seolah-olah sedang menyusun paper bag yang aku cakap tadi. Dia beli sagu hati 3 bungkusan berisi sabun tu. Dia susun cantik-cantik dekat tepi untuk tutup CCTV dekat depan. Jadi tak dapat tahulah dia masukkan apa. Okay, keanehan, kepelikan sikap Jessica satu lagi ialah apabila dilihat di CCTV, dia kelihatan munda-mandi masa dia tengah cari table tu. Macam orang yang tengah fikirkan sesuatu pun ada. Mungkin dia nak tengok, nak survey kot mana yang jauh daripada CCTV. Yang situlah aku nak book table tu. Toleh kiri, toleh kanan. Macam nak survey sesuatu. Menurut salah seorang saksi yang berada di tempat kejadian, iaitu salah seorang manager di kafe tersebut, dia cakap ketika Myrna kejang dan pingsan, reaksi yang diberikan oleh Jessica sangat aneh, tak seperti Hani. Hani memang panik lah, dia dah gelisah, korang boleh tengok sampai dia menangis. Tapi Jessica kelihatan blur pun ada. Beberapa kali kelihatan dalam CCTV, dia cuba menggaru-garu tangan dia dekat seluar yang dia pakai. Seolah-olah untuk menghapuskan bukti. Ada orang yang cakap racun sianida ni apabila terkena sikit dekat tangan, dia akan meninggalkan kesan gatal-gatal. Okay, menurut Eddie Darmawan iaitu ayah Myrna, apa yang dikatakan oleh Jessica ketika persidangan memang semuanya bohong. Penuh dengan kebohongan. Macam mana seorang kawan baik kita sendiri boleh begitu tenang dengan kematian kawan dia? Kau dah lah ada kat tempat kejadian pada masa tu. Sebab kalau korang tengok, di setiap persidangan yang membabitkan dia, dia memang kelihatan sangat tenang. Siap boleh senyum-senyum lagi. Memang psycho lah dia. Sebab aku pernah terbaca juga tahu, ini merupakan salah satu ciri-ciri orang yang punya sikap psycho dalam diri dia. Eddie Darmawan mengatakan Jessica merupakan satu-satunya orang yang tidak menangis langsung ketika pemakaman Myrna. Menurut Sandi Salihin, iaitu saudara kembar Myrna, beberapa hari selepas kejadian, sebelum Jessica diletakkan sebagai tertuduh, dia beberapa kali bertanyakan soalan yang aneh-aneh kepada Sandy. Macam, Ayah awak tak saman ke Cafe Olivia? Ayah awak tak pergi sana ke? Seolah-olah dia mahu meletakkan kesalahan itu kepada Cafe Olivia. Sedangkan pada masa tu, tak ada orang yang tahu pun apa sebenarnya yang terjadi. Macam seolah-olah
Kau tahu kau bersalah tapi kau banyak sangat bunyi, banyak sangat bercakap sampai orang pun dah rasa syak pada diri kau sendiri. Orang yang gelisah macam tu lah. Dan satu lagi, Sandy bagi tahu Jessica ni merupakan orang yang sangat-sangat sukakan perhatian. Biarlah kau tak jadi selebriti sekalipun, asalkan kau dapat perhatian media. Atau lebih tepat kita panggil attention seeker. Tambahan pula, Jessica ni mempunyai rekod yang tidak baik sewaktu dia berada di Australia. Ketika pihak polis menjalankan siasatan tentang latar belakang dia, dia memang banyak kes dekat sana. Salah satunya, dia pernah memandu dalam keadaan mabuk sampai dia rempuh rumah orang. Berdasarkan autopsi keputusan yang telah ditemui dalam perut Myrna, akhirnya pihak polis telah menjalankan siasatan dengan lebih terperinci. Kawan-kawan Myrna seperti Hani, Jessica dan juga staf-staf di Cafe Olivia semuanya disoal siasat. Jessica tak cuma diambil keterangan tapi pihak polis juga menggeledah rumah dia untuk mencari seluar yang dipakai ketika kejadian. Tapi memang sampai sekarang pun seluar tu tak dijumpai. Korang nak tahu tak Jessica ni bagi alasan apa? Dia cakap seluar tu koyak dan dia dah suruh pembantu rumah dia untuk buang seluar tu. Ish, buang pula. Sayang. Akhirnya pihak polis telah menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tertuduh dalam kes pembunuhan berencana. Jessica dikatakan adalah orang yang memesan minuman itu dan merupakan satu-satunya orang yang berkemungkinan untuk meletakkan racun sianida di dalam kopi Myrna. Tak ada orang lain dah sebab memang tak ada orang lain dekat situ. Pada 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Tapi bagi aku tak berbaloi jugalah sebab dia dah, kalau betul lah dia yang melakukan, kau dah ambil nyawa kawan kau macam tu je. Sepatut seumur hidup lah aku rasa ni. Tapi kalau betul dia pelakunya, memang bijak juga dia ni. Dia plan daripada awal benda ni sampaikan di saat di mana dia bawa racun tu. Kemungkinan racun tu dibawa daripada Australia dan aku tak faham macam mana benda tu boleh lepas dekat airport. Okey, mesti korang tertanya kan, kenapa Jessica buat semua ni? Apa dendam dia terhadap Myrna? Jessica dikatakan cemburu dengan kehidupan Myrna yang ada segala-galanya. Beberapa bulan sebelum kejadian, waktu Jessica bertemu Myrna, dia ada mengadu kepada Myrna tentang kekasihnya yang berada di Australia iaitu Patrick. Dia mengadulah, dia cakap Patrick ni kuat pukul dia, suka mabuk-mabuk. Myrna ni sebagai seorang kawan, dia menasihatilah, dia marahlah dekat Jessica. Takkanlah kau nak couple dengan orang macam ni, putus je lah. Menurut kata Arif Somarko iaitu suami kepada Myrna, Jessica ketika itu kelihatan marah. Tiba-tiba dia bangun dan dia terus tinggalkan Myrna pada masa tu. Sehinggalah dia orang terputus hubungan sampai Myrna dan Arif kahwin pun dia tak datang. Akibat sebuah dendam. Dendam ni korang memang mematikan. Bahaya tau simpan dendam ni. Sedih jugalah bila aku kaji tentang kisah Wayan Myrna Salihin ni. Even sampai sekarang pun kalau korang tengok, family dia pun masih bersedih, masih berduka dengan kehilangan. Tambahan pula, dia pun baru berkahwin 2 bulan je kot. 2 bulan je dia sempat mengecapi kebahagiaan dia. Mati pula dengan cara yang macam tu. Datang nak reunion dengan kawan-kawan, happy-happy. Aku rasa dia tak fikir pun yang benda tu akan jadi pada dia. Betul tak? Okay guys, sampai situ saja cerita yang aku nak kongsikan pada korang. Kalau korang ada info tambahan tentang Jessica ke ataupun Myrna ke apa-apa, korang boleh komen dekat bawah. Dan kalau korang ada cadangan untuk next story aku seterusnya, korang boleh komen dekat bawah juga. Tapi jangan lupa untuk like, share and subscribe. Bye.